Silakan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua di atas peluang untuk Batu Kawan mengambil bahagian dalam perbahasan Belanjawan 2022. Saya ingin mulakan perbahasan saya dengan memetik satu ayat daripada kitab Injil, Proverbs 31, 8 hingga 9. Speak up for those who cannot speak for themselves, for the rights of all who are destitute. Speak up and judge fairly, defend the rights of the poor and needy. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin mulakan ucapan dasar saya dengan menyentuh pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri, bulan November akan dikenali sebagai Bulan Keluarga Malaysia, di mana Perdana Menteri menggariskan ianya sebagai satu platform untuk mengukuhkan hubungan kekeluargaan dan menjunjung semangat inklusif di antara anggota keluarga Malaysia. Falsafah konsep keluarga Malaysia ini harus berlaku secara adil kepada semua rakyat Malaysia. Meskipun wujud usaha untuk mempamerkan gambar-gambar rakyat Malaysia yang senyum, muhibah dan majmuk, namun realitinya adalah jauh berbeza. Jelas wujud ketidakseimbangan, layanan dan diskriminasi terhadap wanita, terhadap etnik, kaum dan agama. Hujahan saya bukanlah berpusar isu gender, kaum dan agama semata-mata, tetapi kepada rasuah, salah guna kuasa, kepincangan, ketirisan yang ditutupi dengan polisi-polisi yang dibayangi oleh dasar kaum, agama dan jantina. Sudah tiba masa kerajaan beralih kepada needs-based approach daripada race-based approach. Ini merupakan perbahasan belanjawan saya yang ke-9 di Dewan Yang Mulia ini dan setiap tahun saya mendengar pengumuman GAH oleh Menteri Kewangan peruntukan besar yang diberikan bagi agenda transformasi Bumi Putra, bagi sekolah Tamil dan Cina, peruntukan bagi kemajuan dan pembangunan rakan-rakan orang asli dan orang asal Sabah dan Sarawak. Kita bertepuk meja, membuat kenyataan media, senyum lebar dan pada tahun yang akan datang melihat dan mendengar lagi peruntukan berjuta dan berbilion yang sama untuk agenda yang sama. Persoalannya mudah. Adakah peruntukan tersebut telah mencapai sasarannya? Berapakah ramai bumi putra yang telah diangkat dari kepompong kemiskinan? Berapakah ramai dari kaum India dan Cina yang asnaf dan fakir miskin yang berjaya dikeluarkan dari kitaran kemiskinan? Berapa ramai anak muda kita diselamatkan dari cengkaman geng-geng atau triads? Berapa ramai anak kita yang gugur dari sekolah akibat kemiskinan? Berapakah kanak-kanak yang terbantut tumbesaran akibat kemiskinan? Berapa ramai orang asli dan orang asal yang telah dan sedang menikmati pembangunan yang sudah lama dijanjikan kepada mereka pada masa hak dan tanah mereka dilindungi dan dipertahankan. Sudah tiba masa kita beralih sekali lagi kepada needs-based approach, pendekatan mengikut keperluan daripada hanya berfokuskan kepada race-based approach mengikut kaum. Dengan KPI yang ditetapkan, KPI yang realistik, akan menjadi lebih mudah untuk memantau statistik penduduk yang benar-benar mendapat manfaat daripada rancangan-rancangan dan program-program yang diumumkan oleh kerajaan. Sebagai contoh, 100 juta ringgit mitra bagi pembangunan sosioekonomi kaum India di Malaysia. Populasi kaum India hanyalah 7%. Maka amat dukacitakan untuk membaca perincian wang berjuta ini diberikan kepada NGO untuk program sosioekonomi yang ramai dibelenggu dengan lebih soalan daripada jawapan. Peruntukan mitra hari ini dilayan seperti satu mesin ATM. Cucuk je dapat duit. Bagaimana, untuk apa, ke mana wang itu dibelanja tidak telus dan tiada dalam ruang pengetahuan kami ahli parlimen di sini. Maka saya cadangkan agar laporan tahunan mitra dari 2018 sehingga kini diletakkan di atas meja semua ahli parlimen di atas tujuan ketelusan, accountability dan kepertanggungjawapan oleh pihak kementerian dan kerajaan. Negara Malaysia walaupun kecil merupakan salah sebuah negara yang menentang prinsip apartheid, habis-habisan di negara di mana apartheid digunakan secara lazimnya. Allahyarham Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri pertama, telah memainkan peranan penting apabila membangkitkan isu tembakan di Sharpeville di persidangan Commonwealth Perdana Menteri atau the Commonwealth Prime Ministers Conference pada tahun 60-an. Malaysia telah menggesa untuk tindakan pihak antarabangsa memansuhkan sistem apartheid dan menjurus kepada prinsip demokrasi. Selepas 50 tahun, kita melihat roh apartheid mula dihidupkan semula di negara kita dengan penyisihan dan diskriminasi di antara rakyat Malaysia. Ahli parlimen juga menjadi mangsa apartheid apabila peruntukan untuk pembangunan kawasan disekat
atau diberi satu amount yang kecil. Budaya penyisihan ini bukan perkara yang baru. Peruntukan pembangunan memang wujud walaupun bukan menerusi wakil rakyat yang diundi oleh rakyat. Sebagai contoh, pada tahun 2017, saya sebagai ahli Parlimen Pembangkang mendapat sifa peruntukan untuk menggaji dan menguruskan pejabat dan juga untuk menjaga kawasan saya dari segi pembangunan, kebajikan dan peruntukan untuk program. Walaupun saya tidak tahu akan agihan 4.1 juta ringgit yang dibelanjakan di kawasan saya, soalan itu adalah siapa yang memberi kebenaran untuk peruntukan tersebut dibelanjakan? Siapa yang meluluskan peruntukan ini? Siapakah kontraktor projek-projek ini? Dan apakah proses pemberian kontrak ini? Semasa Pakatan Harapan menjadi kerajaan, peruntukan 100 juta ringgit diberikan kepada ahli Parlimen Pembangkang. Memang tidak cukup, saya mengaku. Tetapi selepas langkah Sheraton, saya dan ahli Parlimen Pembangkang yang lain terpaksa merayu kepada Perdana Menteri pada masa itu untuk sedikit peruntukan apabila negara dilanda pandemik COVID. RM100,000 diluluskan pada masa itu. Hari ini disebabkan MOU, kami menerima peruntukan untuk pengurusan pejabat dan untuk kegunaan pembangunan, kebajikan dan program kemasyarakatan di kawasan masing-masing. Sekiranya tiada keperluan untuk satu MOU, adakah peruntukan ini akan diberikan atau tidak? Selepas 60 tahun merdeka, kerajaan tidak boleh lagi menafikan hak ahli Parlimen Pembangkang dan hak ahli Parlimen bebas kepada hak mereka, hak rakyat juga untuk menerima peruntukan yang sama dengan ahli Parlimen kerajaan. Penafian peruntukan ini adalah penafian kepada warga Marhain, rakyat yang memerlukan bantuan ini. Maka saya cadangkan di sini agar Parlimen sebagai satu institusi tunjang dan bebas, bahawa Parlimenlah yang akan menjaga dan menguruskan dan memberikan peruntukan kepada ahli Parlimen dan bukannya badan eksekutif. Agar ahli-ahli Parlimen kerajaan, pembangkang dan bebas mendapat peruntukan yang sama, memandangkan kami semua ahli keluarga Malaysia dan harus diberi layanan yang sama. Tuan Yang di-Pertua, saya juga dapat tahu bahawa ini merupakan salah satu alasan mengapa ahli Parlimen ataupun ADUN melompat di atas isu ketiadaan peruntukan untuk kawasan ini. Maka saya harap kerajaan akan mengambil iktibar dan akan mengubahkan budaya ini agar ahli-ahli Parlimen pada masa akan datang, generasi akan datang, anak muda tidak akan menjadi mangsa kepada sistem ini. Izin, Sila. Batu Kawan. Saya tertarik dengan ucapan Batu Kawan. Saya tanya berkenaan dengan isu lompat parti yang telah pun dibangkitkan oleh rakan saya, di mana salah satu sebab perkara ini berlaku mungkinnya disebabkan kekurangan peruntukan. Dan saya nak tanya Batu Kawan, fenomena lompat parti ini merupakan satu perkara yang kerap berlaku sejak GE14 yang lalu. Dan kami tidak, dengan izin Tuan Speaker, we don't see an end in sight. Dan apakah dan juga baru-baru ini di pilihan raya di Melaka juga terdapat 4 orang yang dikatakan melompat. Ada definisi sama mereka adalah tidak melompat atau melompat, itu tidak timbul. But the point is this has caused, dengan izin Tuan Speaker, this has caused a very serious dent in parliament, in democracy in Malaysia. Dengan izin Tuan Speaker, apakah Batu Kawan sekiranya ada cadangan untuk mengatasi masalah lompat parti ini demi masa depan Malaysia? Terima kasih kepada rakan saya YB Bukit Gelugor. Saya mohon bahawa cadangan beliau dimasukkan dalam ucapan saya dan dijawab oleh menteri yang terlibat. Tapi saya ingin menyatakan bahawa saya setuju dengan soalan tersebut. Sudah tiba masa kita harus menangani isu ini. We have to nip it in the bud to speak about lompat parti. Dan saya memang bersama dengan ahli Parlimen YB yang lain menanti dan menunggu masa Akta Lompat Parti untuk dibentangkan dan dibahaskan dalam Dewan Yang Mulia ini. Tuan Yang Di-Pertua, saya teruskan. Anak-anak yang lahir di luar negara kepada ibu yang bergelar warga negara Malaysia tidak mendapat kewarganegaraan secara automatik, seperti mana jika si bapa yang berkahwin dengan wanita bukan warga negara. Saya tidak boleh terima jawapan sama sekali bahawa pendirian kerajaan terhadap isu ini adalah di atas dasar keselamatan negara. Adakah anak-anak kecil, bayi, kanak-kanak, remaja kini dengan izin a threat to national security?
Di manakah wujud keadilan bagi anak-anak dan ibu-ibu warga negara Malaysia yang tidak berdosa dalam keluarga Malaysia ini? Di manakah keadilan apabila pemain bola sepak yang bukan dilahirkan di sini ditawarkan kewarganegaraan, tetapi rayuan ibu-ibu warga negara seolah-olah lambat diberi tindak balas? Saya berharap apabila Perdana Menteri menghadap Majlis Raja-Raja untuk mempersembahkan masalah ini, bahawa beliau diberikan hidayah supaya ucapan beliau akan memihak kepada suara ibu-ibu ini dan dugaan serta cabaran mereka. Tuan Yang di-Pertua, kandungan belanjawan ini bukanlah sekadar satu dokumen angka, tetapi satu dokumen polisi dan dasar kerajaan. Matlamat, niat, tujuan dan objektif usaha kerajaan atau rolling plan kerajaan. Ianya harus memberi gambaran dan visi di mana letaknya semua rakyat Malaysia satu hari nanti dalam tahun-tahun yang akan datang. Namun apa yang saya lihat adalah banyak peruntukan one-off yang diberikan kepada pelbagai golongan dan lapisan masyarakat. Peruntukan belanjawan bukan sekadar untuk membantu rakyat yang jatuh ditimpa tangga dengan pandemik ini, tetapi harus dilihat sebagai satu pelaburan masa hadapan yang mampan atau sustainable. Kerajaan harus mensasarkan cara dan kaedah bagaimana untuk menyelamatkan peniaga-peniaga yang kecil daripada terus lingkup, membantu wanita dan ibu tunggal, ibu tinggal dan wanita yang bekerja di rumah seperti suri rumah untuk berdikari menjana rezeki, seperti yang dijalankan oleh Perbadanan Pembangunan Wanita Pulau Pinang PWDC melalui program Jana Rezeki yang mewujudkan ramai wanita usahawan yang berjaya untuk menjana rezeki sendiri. Berapakah sasaran wanita bagi tahun 2022 yang akan menjadi usahawan yang berdikari? Saya ingin cadangkan di sini agar kerajaan anjurkan program outreach dalam pelbagai bahasa untuk lebih ramai wanita dari pelbagai latar belakang termasuk di kawasan bandar, luar bandar dan mengikut pecahan sosioekonomi termasuk wanita orang asli dan orang asal. Saya agak kecewa apabila kerajaan berasa bangga dengan pengumuman kerajaan akan mewajibkan pelantikan sekurang-kurangnya seorang pengarah wanita bagi semua syarikat senaraian awam. Ini kerana piawaian antarabangsa untuk keterlibatan wanita sebagai decision maker atau pembuat dasar adalah sekurang-kurangnya 30%. Kerajaan sepatutnya berfokuskan untuk memastikan sekurang-kurangnya 30% wanita menjadi ahli lembaga pengarah atau dalam board of directors dan bukan sahaja seorang wanita sebagai pengarah yang memang penting tetapi tidak mencukupi. Tidak perlu untuk menunggu untuk menetapkan cadangan ini sehingga September tahun hadapan. Boleh mulakan tahun ini juga. Ayuh, sekurang-kurangnya 30% wanita dalam lembaga pengarah di syarikat-syarikat ini harus dilaksanakan dengan kadar segera. Tuan Yang di-Pertua, saranan untuk wanita kembali ke alam pekerjaan tidak akan berjaya sekiranya kerajaan tidak melabur dalam menyediakan pusat penjagaan anak-anak kanak-kanak yang mampu dibayar oleh golongan ibu ini. Bagaimana kerajaan akan meningkatkan bilangan pusat penjagaan kanak-kanak yang bertauliah untuk membantu wanita ini kembali bekerja? Tuan Yang di-Pertua, tahniah saya ucapkan kepada Malaysia di atas kejayaan menjadi sebahagian dari United Nations Human Rights Council. Saya berharap kerusi Malaysia di UNHRC bukanlah sebagai hiasan atau untuk memenuhi kota pencapaian negara di mata dunia. Great positions comes with great responsibilities. Maka negara Malaysia harus serius untuk memperbaiki semua perlanggaran dan pencabulan hak asasi manusia di Malaysia. Perkahwinan kanak-kanak masih berlaku di Malaysia. Apakah rancangan dan plan kerajaan untuk menyifarkan perkahwinan kanak-kanak? Sehingga hari ini masih wujud lagi kematian dalam tahanan. Saya terkilan dengan komen tidak sensitif dan bertanggungjawab Menteri Dalam Negeri dalam Dewan Yang Mulia ini tempoh hari, bahawa kematian dalam tahanan tahun ini tidak begitu tinggi dan telah membuat perbandingan dengan kematian dalam tahanan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini bukan soal kurang atau banyak orang yang mati dalam tahanan. Satu kematian dalam tahanan adalah seorang ayah, seorang anak, seorang isteri, seorang ibu, seorang suami, seorang abang atau adik yang telah mati dalam perlindungan dan tahanan pihak polis. Hujah yang mati itu kan penjenayah, menunjukkan kelopongan pemahaman warga Marhain dan ramai di luar sana mengenai criminal justice system atau sistem keadilan jenayah, bahawa penjenayah atau bukan, kematian itu bukanlah dalam tangan sesiapa pun, termasuk di dalam tangan polis. Maka saya sarankan kepada kerajaan untuk membentangkan IPCMC dan bukannya IPCC yang bidang kuasanya kurang daripada Suruhanjaya Integrity Agensi Penguatkuasaan siap
atau EAIC, Enforcement Agency Integrity Commission. Belanjawan ini harus memastikan tiada lagi wujud kematian dalam tahanan selepas ini. Tuan Yang di-Pertua, kerajaan digesa dan disarankan juga untuk meratifikasi konvensyen-konvensyen antarabangsa seperti International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ICESCR, United Nations Conventions Against Torture, Rome Statute dan konvensyen lain yang memelihara hak kebebasan agama seperti apa yang terkandung dalam Universal Declaration of Human Rights yang juga disebut oleh Perdana Menteri kita sendiri. Saya berharap negara Malaysia akan masuk gear 5 dalam usaha untuk memansuhkan hukuman gantung mandatori bagi 11 jenayah di negara kita. Dalam nafas yang sama, ingin saya bawa perhatian Dewan Yang Mulia ini kepada kes seorang warga negara OKU, mentally disabled Nagendran dengan IQ 69 yang akan digantung pada hari Rabu pada 10 November ini. Tetapi saya mendapat berita terkini bahawa akan ada penangguhan pelaksanaan hukuman mati itu. Rayuan saya dan ramai warga Malaysia di luar sana adalah seorang OKU mental tidak boleh dihukum gantung. Lebih-lebih lagi yang tidak mempunyai budi bicara seperti anda dan saya di sini. Mendiang Presiden Filipina Benigno Aquino telah mencabar protokol dan telah berusaha sehingga saat terakhir melobi dengan Presiden Indonesia untuk menyelamatkan Mary Jane Veloso dari tali gantung pada tahun 2015 di Indonesia. Maka ingin saya mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Malaysia di atas surat yang telah beliau utuskan kepada rakan sejawatan di Singapura, Perdana Menteri Lee Hsien Loong, untuk memohon ihsan dan pertimbangan agar Nagendran tidak dihukum gantung. Tuan Yang di-Pertua, saya berharap bahawa pihak menteri atau timbalan menteri sedang mengikuti perbahasan kami ini walaupun dari Putrajaya atau Melaka, agar jawapan bagi soalan dan cadangan kami ini akan dianggap serius dan diberikan jawapan kepada apa yang ditanya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Batu Kawan. Seterusnya Yang Berhormat Johor Bahru.